yang claim ini adalah kerja dia, ini dia adalah dia yang buat, dia yang apa, semuanya dia lah. Dan pada saya antara salah seorang unsung hero iaitu Datuk Bahari ini, yang mana saya petang tadi turut berhubung dengan beliau. Datuk Bahari ini mantan pengarah SPRM yang mana ketika SRC ini, kes ini sedang disiasat, Datuk Bahari inilah yang mengetuai siasatan ini, dan terdapat banyak tekanan sebenarnya. Kalau saya nak cerita secara umum ni, biarlah nanti Datuk Bahari ini yang bersahabat dengan saya ni, boleh kata kerap saya mengunjungi ke rumah beliau ni, kadang borak-borak, minum air dan sebagainya ini. Beliau sendiri akan nanti dia akan turut bersama-sama kita dalam live ini. Cuma hari ini ataupun besok ni mungkin dia tidak ada kesempatan. Dia berjanji dengan saya, walaupun dia dah pencen Zack, saya tetap nak berjuang, nak mempertahankan integriti. Itu yang dia tulis itu tadi. Itu adalah salah seorang unsung hero. Walaupun kes ini juga 1MDB misalnya telah disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada seawal 2011, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak claim yang ini adalah daripada dia. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim menggambarkan bahawa ini adalah kejayaan rakyat Malaysia. Bagi Liana pula, mungkin ada juga tokoh-tokoh ataupun individu-individu yang dilabelkan sebagai unsung hero ni pada pendapat Liana. Kalau Liana boleh jelaskan sebelum lepas ni kita nak masuk bab seterusnya, pengampunan diraja. Silakan. Okey, saya nak ada dua perkara tadi apa yang Father Zack mengatakan. Satunya, masih lagi orang tidak boleh menerima yang Datuk Seri Najib itu betul-betul bersalah. Cuma itu nak kritik keputusan tu no problem. Lepas penghakiman akan ada orang tak puas hati. Datuk Seri Najib tu ada follower base yang cukup besar dan cukup taksub pada dia. No problem with that. Cuma saya nak catatkan rekod di sini. Di Mahkamah Persekutuan, beliau dapat kebebasan untuk membela diri seluas-luas. Dan untuk rekod, beliau sendiri tidak membela diri sendiri. 94 alasan itu tidak didengar langsung sampai ke sudah. Mereka tidak langsung keluar 94 alasan dalam hujahan itu. Ditunda dan ditunda dan ditunda sampai ke sudah tidak dengar. Mereka tidak membela diri. Datuk Seri. So bila dia kata dia tak dapat pembelaan, kita yang duduk dengar mahkamah ni, kita rasa janganlah cakap macam tu. Mahkamah dah bagi dah platform untuk dengar, dan tuan-tuan dan Datuk Seri Najib Razak dan lawyernya tidak menggunakan peluang tersebut dan menyalahkan mahkamah. Itu saya rasa tidak tepat lah. Dan disebabkan Datuk Seri Najib Razak tidak sendiri membela, asyik menunda saja, mahkamah suruh bela, dia tunda, dia tukar dia punya lawyer, lepas dia pecat lawyer, tiba-tiba lawyer dia masuk pula lagi sekali, dan Tan Sri Syafi masuk. Akhir-akhir kita pun, saya selalu guna analogi striker lah, sebab nak cakap kes tu ada striker lama masuk, striker baru keluar, macam pening kepala kita tengok aksi drama di mahkamah. Tapi conclusionnya, at the end of the day, pembelaan itu tidak langsung didengar di mahkamah. Bukan kerana mahkamah tak nak dengar, kerana mereka sendiri tidak mahu dengarkan. Itu kena faham. Dan disebabkan mereka sendiri tidak mahu membela dan membuat pelbagai stunt untuk melengah-lengahkan masa atau mendapatkan bicara semula, mahkamah tiada pilihan lain selain daripada mengaffirm atau mengesahkan keputusan yang dibuat oleh mahkamah terdahulu, iaitu sabitan hukuman, sabitan bersalah itu, dan juga hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta ringgit denda. Okey, itu satu bab. Bab yang kedua yang Father Zack cakap unsung hero. Saya nak bagi 3 lah unsung heroes. Kita selalu lepas habis kes tu, semua orang memandang institusi kehakiman ni dengan satu pandangan yang berbeza. Sebab sebelum kes Mahkamah Persekutuan ni, ramailah cakap dengan saya, bila PM UMNO mesti lepas lah Najib ni, hakim mesti dengar lah Barisan Nasional punya ni. Padahal kita dapat tahu memang bebas, tanpa campur tangan daripada Perdana Menteri, ya, walaupun yang diadili itu bekas mantan Presiden UMNO, jelas tiada campur tangan.
Itu bagus pada saya, patut dipuji, dan mahkamah bebas untuk membuatkan keputusannya sendiri, ya. Dan itu pada saya kita kena faham yang kita patut menerima dengan dada berlapang dada. Keputusan itu memang intact lah, yang diberikan oleh mahkamah itu, dan kita appreciate. So kita dendangkan mereka sebagai hero. Semua orang pandang kehakiman sebagai hero. Namun demikian, ada unsung heroes atau perwira yang tidak didendangkan, iaitu 3. Pada saya nombor 1, pendakwa raya. Pendakwa raya ni, saya pernah menjadi pendakwa raya sendiri. Bukan senang tuan-puan, nak charge penjenayah ni. Kadang tonton ikut kita pergi court, tunggu depan rumah, dapat kecaman, dapat ancaman, dapat sogokkan gula-gula yang boleh meranapkan kita punya career, yang kita terpaksa tolak. Kadang tu ada bomo pun ada, tabur-tabur keliling rumah kita. Banyak cerita DPP ni. Janganlah pandang dia orang ni remeh. Cuma dia orang tak boleh bersuara saja. Sebab saya dah keluar, saya boleh cakap lah bagi pihak mereka. Jadi kawan-kawan saya yang buat kes berkepentingan awam ni, yang melibatkan elit kayangan ni, mereka juga di pressure. Bukan saja diancam, diterai, disogok dan sebagainya. Mereka tetap pendirian sampai habis, they soldier on. Masa investigation awal itu pun ada juga DPP yang ditahan polis sebab buat investigation atas YMDB ni. Jadi pada saya, kita patut memberi juga penghargaan kepada pendakwa raya kita yang bersungguh-sungguh mendakwa kes ini sampai kita boleh letak penjenayah sebenar di dalam penjara. Selain daripada pendakwa raya ini, kita juga patut berterima kasih kepada pegawai-pegawai penyiasat, pegawai serbuan yang juga ditekan, diancam dan sebagainya, sampai lari ke US pun kena kejar, ditukar, disiasat oleh polis dan sebagainya. Mereka juga perwira-perwira kita yang tidak didendang, yang kita patut hargai jasa mereka, menggadaikan nyawa, menggadaikan karier kerana untuk memastikan kes skandal kewangan terteruk di Malaysia ini diputuskan setelah 7 tahun kita berjuang. Itu pegawai-pegawai awam itu kita kena hargai. Nombor 2, saya rasa masa dulu juga, masa kes ini meletup, ada langkah-langkah daripada kerajaan pentadbiran Datuk Seri Najib Razak itu cuba menutupi dia. Tutup dia daripada dalam media sosial dengan menghantar satu tritro kerajaan, dulu mereka tuduh ada jasa ni, untuk menutupi dan melawan segala naratif yang ada supaya YMDB ni dilihat sebagai satu fitnah. Jadi untuk melawan naratif kerajaan itu, kita ada pejuang-pejuang media sosial. Mereka ini tidak dibayar, mereka ini penegak-penegak keadilan yang memahami kes. Saya rasa banyak bankers, banyak lawyers, banyak yang boleh faham detail YMDB. Bukan senang nak faham. Jadi mereka melawan naratif itu di dalam media sosial. Ada banyak kalangan mereka. Saya nak namakan terlampau banyak lah, tapi saya dah buat dedication khas untuk mereka di dalam Facebook saya pun, tuan-tuan boleh tengok. Ada nama-nama yang selama ni saya tak faham YMDB pun sebab pening naratif antara kerajaan, tapi mereka yang menerangkan satu persatu. Dan kita nampak selama ni mereka ada yang dibuang kerja, ada yang ditindas, LHDN dihantar, cukai semua, mereka kena segala benda tu. Tapi mereka soldier on. Selepas 7 tahun terbukti bahawa YMDB ini bukanlah fitnah, dan perjuangan mereka itu yang memberi naratif sebenar kepada rakyat melalui media sosial. Walaupun mereka memakai pseudonym, terpaksa pakai account bukan nama sebenar lah. Ini bukan Saitro Saitro ni kawan 2-3 orang je, entah siapa-siapa. Ini pseudonym profile yang memang guna nama bukan nama sebenar, tapi melawan naratif itu dan kekal selepas 7 tahun. Mereka still lagi kekal memperjuangkan naratif itu dan terbukti perjuangan itu tidak sia-sia. Jadi saya rasa mereka lah perwira yang kita perlu dendangkan penglibatan pengorbanan mereka membawa naratif yang betul kepada rakyat. Nombor 2, yang mereka ini tidak boleh claim kredit. Kalau politician best dia terus claim kredit, yang ini takkan nak claim kredit. Jadi saya kata
This is unsung hero. Nombor 3, saya rasa ini saya tak tulis dalam Facebook, tapi saya rasa the unsung heroes are also pengundi-pengundi pada tahun 2018 yang keluar mengundi seluruh dunia. Ada yang ambil tiket sendiri. Kita tidak boleh sangkalkan kerajaan Barisan Nasional jatuh kerana skandal YNDP. Kerana langkah demi langkah dibuat untuk menutupi skandal ini, dan seluruh rakyat Malaysia majoritinya keluar mengundi pada hari Rabu, hari bekerja sepatutnya, yang memang sengaja disusahkan kita untuk mengundi dan menukar kerajaan. Cuba bayangkan kalau kita tidak tukar kerajaan, skandal ini masih lagi ditutupi. Kita tak tahu pun berbilion ringgit dikeluarkan daripada dana awam semata-mata untuk kepentingan orang tertentu, untuk kepentingan kroni orang tersebut bermahajarela, bermewah-mewah di Amerika Syarikat dan sebagainya. Jadi saya rasa yang ketiganya ialah pengundi-pengundi Malaysia yang berani menukar kerajaan sehingga jatuhnya kerajaan kleptokrat pada tahun 2018. Itu 3 unsung heroes yang saya rasa kita perlu sentuh dan akan. Wow. Saya rasa nak bagus dah bila Liana sebut yang ketiga itu, yang merupakan pengundi-pengundi seluruh rakyat Malaysia yang mengundi, yang menginginkan perubahan. Ini betul-betul power wave, ini betul-betul punch. Okay.